Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini dalam Ahyanan Bika, kita nak bersembang sikit mengenai apakah tujuan kita berada di dunia ini. Seperti mana yang kita tahu, semua orang ada tujuan yang dia nak capai dalam hidup dia. Macam sekarang ni kita berada di satu taman rekreasi. Orang datang sini, yang ada kita tengok ramai yang datang nak jogging. Sebab apa? Nak sihat. Orang yang datang nak tengok tasik kat depan tu, dia nak memancing. Begitu juga dengan orang-orang yang lain, keluar kerja hari-hari, dia nak capai sesuatu perkara. Jadi antara perkara yang paling penting yang tak kita perasan, kalau yang perasan tu baguslah, yang tak perasan tu, tujuan penciptaan manusia. Allah SWT hantar kita kat dunia ni, Allah SWT pilih tuan-tuan dan pilih saya untuk datang ke dunia ni adalah untuk satu maksud, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan bila kita buat ataupun bila kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah akan ada keharmonian dan ketenangan dalam hidup kita. Seperti mana yang tuan-tuan tengok orang-orang yang buat dakwah, orang-orang yang buat perkara yang positif dalam hidup dia. Katakanlah hari ini dia bagi orang makan, 10 orang makan. Katakan hari ini dia bagi binatang makan, dia bagi kucing dia makanan yang lebih. Tentu ada kenikmatan dalam diri dia. Kerana itulah perkara yang ma'ruf yang perlu kita lakukan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, dikeluarkan ataupun dizahirkan sebagai satu umat, itu umat yang terbaik. Kerana apa? Kerana diambil kerja yang sama dengan kerja Nabi SAW, iaitu menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan kepada kemungkaran ataupun mencegah kepada kemungkaran. Baik, ada satu cerita macam mana pula bila kita dah tahu maksud dan tujuan kita adalah untuk dakwah, untuk mencegah dan juga menyeru manusia kepada kebaikan. Adakah dengan kita pergi kat jumpa mana-mana orang yang salah, kita kata, kau ni salah lah, ini dosa lah buat macam ni, kau dah semayang ke belum? Bukan begitu cara dia. Perlu ada cara, perlu ada teknik yang mana Al-Quran menggariskan panduan. Allah SWT berfirman juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau kita nak seru orang kepada jalan yang benar, kalau kita nak seru orang kepada ihdinas siratal mustaqim, yang pertama, ciri dia kena hikmah, iaitu cerdik. Kita tidak boleh marah, tidak boleh terlalu melampau dalam dakwah kita sehingga orang membenci dakwah kita. Itu yang pertama, mesti hikmah dan mau'izatil hasanah, dan tunjukkanlah contoh yang baik. Kerana orang ni kalau dia tengok pembawa itu orang yang baik, pembawa agama itu orang-orang yang soleh, sudah semestinya untuk mengikut ataupun mendengar apa yang orang nak cakap, apa yang pendakwah tu nak cakap ataupun apa yang nak disampaikan oleh pendakwah tu, sudah pastinya mudah, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu pada hari ini. Jinak-jinakkan diri kita dalam dakwah. Habiskan masa kita banyak kepada agama, kerana yang mengukur kejayaan seseorang itu adalah sebanyak mana amalan yang mampu dia buat dalam kehidupan dia. Wallahu alam. Saya akhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tak pernah melihat apa yang ada kat luar ni, suwarikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tengok kepada amalan kita dan hati kita. Bersihkan hati kita, jaga amal kita, jaga zikir pagi dan petang kita, insya-Allah Allah SWT akan beri keberkatan, kesenangan dan ketenangan dalam hidup dia.